رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Aiman bin Mahsur. Pertama saya akan masuk kepada pengenalan. Tiap-tiap orang adalah berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya tertakluk kepada fasal 4, iaitu mengembangkan agamanya. Berdasarkan peruntukan ini, umat Islam dan penganut-penganut agama lain bebas untuk mengikut dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan tertakluk kepada syarat bahawa tidak boleh melakukan sebarang bentuk tindakan penyebaran mana-mana ajaran agama terhadap umat Islam. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh sesuka hati untuk keluar agama ataupun percubaan untuk murtad, kerana setiap agama hendaklah selalunya tertakluk kepada prinsip-prinsip dan amalan yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Jadi kesalahan enakmen yang membabitkan artikel 11 kurungan Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengatakan tiap-tiap orang adalah berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya tertakluk kepada fasa 4, mengembangkan agamanya. Justru itu enakmen kesalahan jenayah syariah 1995 Negeri Sabah telah memperuntukkan kesalahan berkaitan murtad dengan istilah percubaan murtad seperti yang dicatatkan di dalam Seksyen 63 enakmen kesalahan jenayah syariah negeri tersebut. Apabila seorang Islam dengan sengaja, sama ada dengan perbuatan atau perkataan atau dengan cara apa jua pun, mengaku hendak keluar dari agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam, mahkamah hendaklah jika berpuas hati bahawa seorang itu telah mencuba menukarkan iktikad dan kepercayaan agama Islam, sama ada dengan pengakuan atau perbuatan sendiri. Contohnya memerintahkan orang itu supaya ditahan di pusat bimbingan Islam untuk tempoh tidak melebihi 36 bulan dengan tujuan pendidikan, dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. Selain itu, enakmen kesalahan syariah negeri Melaka 1991 turut menggunakan istilah percubaan murtad dalam enakmennya, tetapi berbeza sedikit hukuman yang dikenakan, iaitu Mahkamah Syariah Melaka akan memerintahkan orang tersebut supaya ditahan di pusat bimbingan Islam dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan berdasarkan Seksyen 66 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991. Okey, akhirnya enakmen jenayah syariah Negeri Selangor 1992 manakala menggunakan istilah mendakwa bukan Islam, dan jika sabit kesalahan, pesalah akan didenda tidak melebihi 5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun berdasarkan Seksyen 12 enakmen tersebut. Seterusnya saya akan masuk kepada contoh kes. Berdasarkan artikel 11 mengatakan bahawa 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, tiap-tiap orang adalah berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya tertakluk kepada fasa 4, iaitu mengembangkan agamanya. Jadi berdasarkan peruntukan ini, umat Islam dan penganut-penganut agama lain bebas untuk mengikut dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan tertakluk kepada syarat bahawa tidak boleh melakukan sebarang bentuk tindakan penyebaran mana-mana ajaran agama terdapat umat Islam. Oleh itu, contoh kes yang terlibat dengan percubaan murtad ialah kes Lina Joy, di mana Lina Joy ialah nama sebenar Azlina Jailani, iaitu seorang beragama Islam, membabitkan artikel 11 yang dibawa ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Selepas perkahwinan dengan seorang India Kristian, beliau memohon untuk pendaftaran perkahwinan tetapi tidak dibenarkan sebab di dalam kad pengenalan masih tertulis beragama Islam, walaupun beliau berjaya menukar nama dalam kepada Lina Joy. Beliau telah berusaha untuk menghilangkan perkataan agama Islam tersebut dengan permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara iaitu JPN pada tahun 2000. Permohonan tersebut ditolak oleh JPN disebabkan
tiada perakuan daripada mahkamah syariah yang menyatakan bahawa beliau telah keluar daripada agama Islam. Selepas tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah syariah, beliau telah membuat permohonan ke Mahkamah Tinggi pada tahun 2000. Beliau seterusnya setelah tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi, beliau telah membuat rayuan pada September 2005. Kedua-dua Mahkamah Tinggi dan rayuan memutuskan bahawa kes ini adalah dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hanya Mahkamah Syariah boleh membenarkan beliau keluar daripada Islam bagi memohon JPN, iaitu Jabatan Pendaftaran Agama, menukar perkataan Islam di dalam kad pengenalan. Isu pertukaran agama adalah secara langsungnya berkait dengan hak-hak dan kewajipan Lina Joy sebagai seorang Muslim sebelum pertukaran itu berlaku. 93 perkara 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan tidak wajar dihujahkan sebagai peruntukan yang memberi hak kebebasan yang tiada terbatas dan hak untuk menganut dan menganut dan mengamalkan sesuatu agama hendaklah selalunya tertakluk kepada prinsip-prinsip dan amalan yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Isu hak kebebasan beragama dalam negara Malaysia bukanlah perkara yang asing lagi, kerana negara Malaysia mengekalkan kehidupan yang harmoni, aman sejahtera serta berbilang kaum. Antara penyemat adalah merujuk kepada perkara 11 Perlembagaan Persekutuan untuk membuktikan masyarakat di negara ini telah melalui fasa-fasa untuk menuju kegemilangan. Dalam pendek kata adalah mengekalkan sifat-sifat sangka baik 10 terhadap mana-mana bangsa yang terdekat, antara contoh adalah Melayu, India dan Cina. Berlandaskan prinsip kewarganegaraan antara sama lain, banyak undang-undang yang terkait dalam membentuk satu bangsa yang harmoni bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan sesama bangsa. Antara contoh yang terdekat adalah pergaduhan semasa bangsa, kesalahfahaman antara bangsa yang boleh mengakibatkan permusuhan berlaku. Pelbagai undang-undang yang telah dibina untuk mengekalkan kesejahteraan dalam kehidupan pemuafakatan antara bangsa dan rakyat. Mengikut perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang menjaminkan keharmonian berserta keamanan untuk mengekalkan kedaulatan negara untuk mengawal hak kebebasan beragama di negara Malaysia ini. Ini kerana Malaysia mengamalkan sikap toleransi sama rakyat.